Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan hati-hati kita pada hari ini untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita menggunakan masa-masa kita ini dengan baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi sesungguhnya, demi masa, Allah bersumpah dengan masa, sesungguhnya manusia ini semua dalam kerugian, semua dalam keadaan kerugian, tiada yang terkecuali. Illa allazina amanu, kecuali amanu, illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang memperkukuhkan keimanan, orang yang memperkukuhkan akidah dia, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang pandai jaga masa. Selalu ingat nak perkemaskan akidah, selalu belajar tauhid, biar kemah tauhid. Itu adalah orang pandai jaga masa. Wa 'amilus shalihat, dan orang yang memperbanyakkan amal-amal soleh. Jadi saya sebut pada hari ini, masa kita ini, surah ini menceritakan tentang masa. Pada malam ini sekaligus kita telah berada dalam masjid, menggunakan masa dengan baik, menggunakan masa kita ini untuk mengerjakan amal soleh, memperhitungkan amal-amal kita, memperbanyakkan amal-amal kita. Di antara orang yang pandai jaga masa juga ada. Jadi hadirin sekalian, tahniahlah kepada semua yang datang pada hari ini sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Kalau tak ada semangat nak memikir tentang amal soleh, maka kita tak mari dah. Lalu apabila kita mikir tentang amal-amal kita ini, kita mari ke masjid sekaligus menjadi orang-orang yang pandai jaga masa dalam seharian. Baik, pada malam ini satu perkongsian berkenaan dengan daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin 40 pada membicarakan usul-usul agama, asas-asas dalam agama yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada malam ini dapat kita manfaat sedikit sebanyak insya-Allah mengisi masa daripada maghrib hingga isyak. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin 40 asas ataupun usul agama ini, Imam Ghazali membahagikan 4 bahagian. Bahagian yang pertama menceritakan tentang tauhid, kenal Allah Subhanahu wa taala, ada 10 usul. Yang kedua, bahagian kedua, Imam Ghazali terus pergi kepada amal-amal zahir. Bahagian kedua, amal-amal zahir, ada 10 usul juga. Dan ketiga 10 usul, yang keempat 10 usul. Dan pada malam ini kita kongsikan sedikit sebanyak usul
bahagian yang kedua daripada usul yang pertama, iaitu amal-amal zahir. Al-aslul awwalu, asal yang pertama ataupun asas yang pertama yang perlu kita jaga dalam amal zahir kita ni, iaitu fis salati, pada membicarakan tentang solat. Membicarakan tentang solat. Qala Allah Ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Lalu berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah solat itu untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Semayang ini objektif dia, matlamat dia untuk kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, tidak bukan. Janganlah kita semayang dalam keadaan tidak ingat pada Allah SWT. Ataupun semayang, lepas semayang tak ada kesan pada semayang itu. Kerana firman Allah sebut, wa aqimis salata li dzikri, tunaikanlah oleh kamu akan salat. Sebab apa? Li dzikri, untuk ingat pada Allah SWT. Lepas semayang buat lagi maksiat. Lepas semayang, habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk kedai kopi, ngopak lagi ke orang, ada popang, ada duk cerita hai orang. Menunjukkan di situ hadirin sekalian, menunjukkan bahawasanya solat kita itu tidak memberi kesan. Solat kita itu tidak memberi kesan kepada kita. Sedangkan solat itu adalah untuk ingat kita pada Allah SWT. Kalau solat tak beri kesan, tak jadi solat kita. Begitulah yang dikatakan oleh firman Allah SWT, wa aqimis salata li dzikri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Solat itu adalah imad, tiang agama. Imaduddin. Solat itu tiang agama. Tanpa solat, maka rosaklah agama kita. Pada hari ini, hadirin sekalian, anak kita sekolah. Daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah. Lalu apabila habis sekolah rendah, datanglah bimbang kepada diri kita ini. Anak-anak nak masuk sekolah menengah, banyak gejala sosial yang berlaku di sekolah. Bagaimana kita nak baiki, nak tolong, nak selamatkan anak kita daripada terjebak, ataupun nak kawal anak kita daripada terjebak daripada akhlak-akhlak yang buruk yang ada pada di sekolah. Lalu kita renunglah pada hadis ini, as-salatu imaduddin. Solat itu boleh, solat itu imad, tiang agama. Jadi kita suruh mereka ini solat, jaga solat dia. Nak suruh dia, kita bimbang, jangan bimbang last minute. Kena bimbang pada masa kecil lagi. Bimbang pada masa kecil lagi, lalu kita kena didik anak kita pada masa kecil lagi. Jangan tunggu besar baru nak suruh dia solat. Masa kecil umur 5 tahun, suruh dia solat. Suruh dia solat, ikut kita solat. Biarlah tak tahu bacaan dulu, mula-mula peringkat pertama tak tahu bacaan, biar tahu gerakan dan sebagainya. Hari-hari kita solat dengan dia, baru dia tahu bahawasanya solat itu penting dan wajib. Apabila dah umur 6 tahun, 7 tahun, bolehlah ajar lafaz-lafaz ataupun doa-doa dalam solat, zikir-zikir dalam solat. Semua rukun-rukun solat, syarat sah solat boleh ajar pada peringkat yang seterusnya. Begitu. Jangan kita tunggu umur 12 tahun baru mengajar semayang.
Ada setengah-setengah gak? No, anak kecil, biarlah letih lagi, kecil lagi, tak perlu ajar semayang, tak penting mana semayang. Biarlah, biarlah tak payah semayang lagi lah. Jangan mikir semayang ini tidak penting. Bahkan sembahyang inilah boleh membentuk anak-anak kita supaya akhlak mereka menjadi akhlak yang baik. Kerana as-salatu imaduddin. Salat itu adalah imad, tiang agama. Kalau tiang tu rosak, maka rosaklah. Payahlah kita nak pegang benda-benda lain. Begitu juga kita ni. Dalam ibadat kita rasa satu-satu ibadat itu dah jadi ataupun payah nak dapat. Belajar Quran, bertahun-tahun belajar Quran, tapi tak kemah lagi. Orang lain belajar 2 tahun boleh kemah dah Quran. Orang lain belajar 2 tahun boleh dah ingat tajwid Quran, baca dengan betul. Kita belajar ada rasa 40 tahun, tak betul lagi baca Quran. Sebab apa? Lalu kita kena renunglah solat kita. Bagaimana solat kita itu, kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah, adakah sembahyang kita itu ditunaikan dengan cara yang betul, dengan melaksanakan syarat solat itu, rukun itu, hak-hak solat itu betul. Kena renung balik. Jadi begitulah yang dikatakan hadis Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kena tengok tiang kita, tiang agama kita itu. Salat itu kita khusyuk dalam sembahyang, betul sembahyang dak. Begitulah. Lalu Imam Ghazali sambung lagi dalam kitab ini, wa'lam annaka fi salatika munadin rabbaka. Dan ketahuilah oleh kamu annaka munajin, annaka fi salatika, bahawasanya engkau pada solat engkau munajin rabbaka, tengah berbisik-bisik pada Tuhan kamu. Ketahuilah oleh engkau, apabila kita semayang ini, Imam Ghazali kata, semayang ni kita dah tengah munajat pada Allah SWT. Munajat ini boleh dikatakan, munajat ini adalah kita tengah berhadapan dengan Allah SWT hati ke hati, ataupun kita berhadapan dengan Allah SWT secara berbisik-bisik depan, face to face. Kita semayang menghadap Allah SWT ini adalah tengah munajat pada Allah SWT. Lalu dalam semayang itu kita tasbih puji Allah SWT. Lalu dalam sembahyang itu kita berdoa pada Allah SWT. Lalu apabila kita tengah bercakap ataupun berbisik dengan Allah SWT, lalu kita tidak khusyuk, maka itu dipanggil kita tidak beradab dengan Allah SWT. Begitu. Tidak beradab dengan Allah SWT. Apabila kita sembahyang, hadirin sekalian, tengah munajat, apabila kita pun kalau cakap dengan orang pun tengah bisik, tengah face to face, satu persatu cakap-cakap dengan orang, tiba-tiba kepala tak ke atas, kepala tak ke tepi, kepala tak ke bawah. Ada tak? Tak ada. Tengah cakap, bukan cakap dengan orang lain. Begitu. Kalau masa muda-muda ni kan nak cakap dengan orang puang tak? Nak hati ke hati? Dengan orang puang tak? Pergi pucuk-pucuk pokok tu, tak mahu orang lain dengar. Biar kita sama dengan dia je. Contohnya, bukan saya ni. Bukan saya. Contoh. Pergi hujung-hujung pokok nak cakap. Sebab apa? Sebab kita biar ada pautan, ada hati ke hati. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sembahyang Allahu Akbar, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
Baca satu-satu tu kita kena faham maksud dia. Biar kena jelira dalam hati kita. Jangan fikir benda lain, hilangkan benda lain. Tak? Tak kira lah hak tepi kita ni siapa-siapa pun, YB ke, menteri ke, siapa-siapa pun, kita tak boleh cara dah. Kita ni tengah face to face dengan Allah SWT. Berbisik dengan Allah SWT. Baca tu, biar kita faham. Biar kita tahu apa yang kita baca. Begitulah maksudnya munajat. Nak khabar perkataan munajat ni apa dia? Saya khabar ni perkataan munajat itu. Perkataan munajat ini kita tengah face to face. Feeling dengan Allah SWT. Begitulah sembahyang. Imam Ghazali kata, annaka fi salatika munadin rabbaka. Baca tu molek, baca biar faham, biar khusyuk dalam sembahyang. Tak payah mikir benda lain lah. Kita dengan Allah SWT, lepas sembahyang lah kita mikir anaknya, bininya, lepas sembahyang. Hak kerjanya. Ni time sembahyang ni bukan banyak pun 5 waktu sehari semalam. Time sembahyang ni kita munajat. Kalau sembahyang sunat tu begitu juga. Lepas sembahyang sunat kita kena munajat. Time sembahyang tak kira mai sunat ke, mai wajib ke, tengah munajat pada Allah Taala. Tak payah mikir benda lain dah. Tak payah mikir benda lain. Fanzur kaifa tusalli, maka tengoklah oleh kamu bagaimana kamu sembahyang. Imam Ghazali kata. Tengok renung-renung. Macam Imam Ghazali tahu dah kita sembahyang lagu mana. Lalu Imam Ghazali sebut, fanzur kaifa tusalli. Tengoklah bagaimana kamu sembahyang. Wa hafiz fiha ala thalathati umurin, dan jagalah oleh engkau padanya pada sembahyang ala thalathati umurin, ke atas 3 perkara. Jagalah oleh engkau pada sembahyang itu 3 perkara. Sebab apa? Litakuna min jumlatil muhafizina ala salati wal muqimina laha. Litta'lil. Supaya litakuna menjadi min jumlatil muhafizin, menjadi kumpulan-kumpulan yang menjaga solat itu. Nak jaga 3 perkara, Imam Ghazali kata, mu nak khusyuk, nak jadi munajat betul-betul dengan Allah Taala, jaga 3 perkara. Sebab apa kena jaga 3 perkara? Supaya kamu ni menjadi orang yang menjaga solat itu. Wal muqimina laha, dan menjadi orang yang menunaikan betul-betul solat itu. Fa inna Allah Ta'ala innama ya'muru bil iqamati, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu innama, tidak lain tidak bukan, ya'muru bil iqamati, menyuruh kita menunaikan, mendirikan solat. Bukan Allah Subhanahu wa taala suruh sembahyang saja. Menunaikan, ada perkataan iqamah, ada uslub di situ. Sebab apa Quran letak ada iqamah depan, ada uslub di situ. Fayaqulu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salah, dan dirikanlah solat, tunaikanlah akan solat. Wa aqimus salah, dan tunaikan ataupun dirikanlah oleh kamu akan solat. Suratul Baqarah ayat 43. Walaisa yaqulu, dan tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman salli, dalam Quran tak sebut salli. Semayanglah oleh kamu, nak semayang guana-guana pun ikut kiblat, maya lewat ke maya awal ke, ingat ke Allah tak pandang ke? Allah pandang belaka. Nak maya khusyuk ke, tak maya khusyuk ke? Ada. Allah tak sebut dalam Quran salli. Allah sebut ada perkataan aqim depan. Aqimis salah. Beza salli ni fi'il amar, suruh. Mayalah. Tak suruh. Allah tak sebut dalam Quran salli saja. Ada perkataan aqim depan. Ada perkataan iqamah depan. Maksudnya iqamah ini sebenarnya daripada perkataan, ambil daripada perkataan iqamatul iman. Iqamatul iman iaitu membetuli anak panah. Kalau orang Arab nampak aqimis solah, dia faham lalu. Oh, ni daripada perkataan iqamatul iman.
Itu membetuli anak panah. Orang dulu nak buat anak panah, dia buat anak panah dengan kayu. Anak panah tu dibuat dengan kayu. Lalu cari kayu yang paling baik sekali, ambil kayu pula, bukan dia buat lalu, dia sisik pula biar comel, ada. Lepas tu dia timbang pula biar betul, kemudian dijadikan anak panah. Sebab apa dia buat teliti betul-betul? Supaya anak panah itu biar kena tepat pada sasaran. Salah buat sikit, anak panah tak kena pada sasaran, dia belok di kiri kanan, tak kena 100%. Mungkin kena 80, mungkin kena 70. Begitulah caranya orang buat anak panah dulu. Jadi iqamatul imad, membetuli solat itu seperti mana membetuli anak panah. Kita kena mayang tu biar betul-betul. Buat teliti molek semayang ni. Bukan mari gembah-gembah semayang 2 saat aja ataupun 2 minit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi gitu. Ada. Semayang kena betul-betul. Iqamatus solah. Biar kena iqamah depan. Allah tak sebut dalam Quran salli, semayanglah 2 minit ke 3 minit. Tak. Semayang tu biar kena betul-betul. Ngadak Allah SWT, tengah munajat pada Allah SWT, lalu kena betul-betul. Tengah bisik ni. Tidak wajarlah orang yang tengah berbisik dengan Allah SWT ini baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak wajar. Kurang adabnya. Kurang adabnya. Sah tak sah tu kira fiqh pula. Tapi kurang adab kita dengan Allah SWT. Inilah kita ini cerita bab tasawuf solat. Tasawuf solat. Kita ni kurang adab dengan Allah SWT bila kita tidak khusyuk dalam solat. Sebab dalam Quran sebut aqimis solah, ada perkataan iqamah depan tu menunjukkan kena betul-betul semayang. Kena betul-betul semayang seperti mana orang betul anak panah tadi. Ambil kayu paling molek dia sisi comel, biar comel sekali, timbang pula supaya kena sasaran betul-betul. Mayang kita juga kena betul rukun-rukun dia, kena ambil semayang molek, kena baca molek biar faham. Supaya apa? Supaya kita kenalah objektif semayang tu. Objektif apa dia? Wa aqimis salata li dzikri. Itu objektif untuk ingat Allah SWT. Lalu semayang, manusia ni bagi banyak perkara, banyak cabang lah. Ada orang semayang khusyuk, ada orang tak semayang tak khusyuk, ada orang semayang separuh-separuh. Separuh-separuh khusyuk sikit, tak khusyuk sikit. Ada. Lalu dia dapatlah li zikri itu bagaimana. Dia dapatlah peringatan tu bagaimana. Mungkin dia dapat sikit. Kalau orang semayang khusyuk betul-betul, dia dapat peringatan tu betul-betul dapat. Kalau dia khusyuk. Kalau tak khusyuk, mungkin dia tak dapat apa-apa. Lepas semayang, buat maksiat lagi. Lepas semayang, curi lagi. Lepas semayang, ngopak lagi. Tak ada apa-apa kesan pada solat. Itu merugikan umur kita, merugikan amalan kita, merugikan masa kita dalam semayang. Ada. Lalu saya sebut dah awal-awal tadi, orang yang pandai jaga masa ni, dia fikir ibadat amal soleh dia. Dia mikir, semayang khusyuk ke tak? Kalau main tak khusyuk, kena betul. Kena betul. Ada. Wa yusni 'alal muhafizin 'alas salati, dan memuji Allah Subhanahu wa taala 'alal muhafizin 'alas salah, ke atas orang-orang yang menjaga solat. Falyaqulu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Suratul Al-An'am ayat 92. Dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, beriman dengan kitab, ada tafsir sebut beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, wahum ala salatihim yuhafizun. Mereka ni orang-orang yang dalam solat mereka menjaga-jaga solat. Orang yang betul-betul beriman pada hari akhirat, Allah SWT sebut, dan betul-betul beriman dengan kitab ataupun beriman kepada Allah, dia menjaga solat. Ini cara Allah SWT puji. Puji orang yang usaha nak jaga solat ni. Kita supaya kita semayang ni biar betul-betul semayang, biar khusyuk molek,
susah-susah pergi belajar, belajar tauhid, belajar tauhid, belajar fiqh, susah-susah untuk betul solat. Allah puji, inilah orang yang beriman dengan hari akhirat, inilah orang yang beriman dengan Allah, inilah orang yang beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Al-awwalu. Imam Ghazali sebut 3 perkara yang perlu kita jaga supaya kita mendapat menjadi golongan yang menjaga solat ini. Yang pertama, al-muhafazatu 'ala at-taharati, menjaganya, al-muhafazatu, menjaga 'ala at-taharati, ke atas kebersihan, menjaga ke atas kebersihan. Jaga ke atas kebersihan. Nak jaga solat, kena jaga kebersihan. Sebelum solat, kena jaga kebersihan. Bi an tusbighal wudu'a qabla as-salati, dengan bahawasanya meratakan akan wudu' qabla as-salah. Nak jaga kebersihan macam mana? Dengan meratakan wudu' sebelum sembahyang. Ambil air sembahyang tu biar betul-betul gosok belaka, tempat kena gosok. Sekarang ni ada paip air, boleh gosok. Ada koloh, ada wayar panjang. Wayar itu pun pegang. Wayar nak gosok macam mana? Tangan kiri pegang wayar, tangan kanan sembuh je. Memadai ke tak? Kalau kita nak suruh yakin, kita kena gosok. Gosok ada bulu-bulu ni. Nak gosok. Dah. Hak mana lebih afdal? Kalau ambil air semayang paip dengan wayar. Lebih afdal adalah ambil dengan air koloh. Ambil dengan air koloh. Lebih afdal. Ni ada koloh apa? Lebih rata, lebih yakin. Dalam koloh boleh, dah cukup dua koloh ni, kita boleh celup. Kita bergosok dalam air. Lebih yakin. Wa isbaghuha, dan menyempurnakannya. Nya wuduk tadi. Dan menyempurnakan wuduk macam mana? Anta'tiya bi jami'i sunaniha wa azkariha al-murwiyati 'inda kulli wazifatin minha. Dan menyempurnakan wudu, bahawasanya mendatangkan semua bijami'i sunaniha, semua perkara-perkara sunat dalam wudu. Hak perkara sunat dalam wudu buat belaka. Baca bismillah dulu sebelum ambil sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ambil sembahyang. Bangun tidur tu, basuh tangan dulu baru ambil sembahyang. Ini dalam kitab fiqh. Basuh tangan dulu. Ini sunnah. Basuh tangan dulu baru ambil sembahyang. Ada lagi dalam kitab fiqh sebut, kalau sapu kepala, ambil ni, tarik sampai ke belakang, tarik mula sini. Itu sunnah juga dalam kitab Fathul Mu'in ada. Tarik ke belakang, tarik mula. Tarik mula ke depan. Itu sunnah. Ada lagi lah. Jangan kita remeh-temehkan perkara-perkara sunnah. Ini cara orang menjaga kebersihan. Imam tadi kata. Wa azkariha, dan menyebut semua zikir-zikir dalam wudu al-murwiyati, yang diriwayatkan inda kulli wazifatin, di sisi semua anggota-anggota daripadanya. Semua anggota. Imam Ghazali ada sebut zikir-zikir setiap anggota. Bila basuh tangan ada zikir dia, basuh muka ada zikir dia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sini dia tak sebut. Walaupun zikir ini dikritik, ada juga yang dikritik. Zikir ini sebab apa? Ada yang mengatakan hadis yang Imam Ghazali waktu ini adalah hadis dhaif lah dan sebagainya. Itu mereka-mereka yang ahli, kita suruh pada orang ahli. Tapi kita nak beramal dengan zikir-zikir, kalau jumpalah zikir ni, zikir
setiap anggota ni boleh beramal dengan pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali orang alim. Juga dia orang faqih. Yang penting segala sunat, perkara sunat tu buat belaka. Itu cara ambil wuduk dengan baik. Wa tahta aidan fi taharati siyabika. Dan menjaga juga fi taharati siyabika, pada kebersihan pakaian engkau. Apabila nak jaga kebersihan ni juga termasuklah kita jaga kebersihan pakaian. Mari semayang tu biar bersih pakaian kita. Bukan dalam keadaan peluh ke, perlu bersih tapi mengganggu khusyuk. Mengganggu khusyuk. Kalau benda tu najis, betul-betul najis, barulah kita kata tak bersih, tak najis. Jadi Imam Ghazali kata di sini menjaga juga kebersihan pakaian. Kadang-kadang hak jenis kecing tak lawah contohnya. Kita nak kecing tak lawah. Ini masalah. Kecing tak lawah, dia pun mari sembahyang dalam keadaan mari sembahyang bukan tak boleh sembahyang kata tak lawah ni. Maksudnya dia tidak kecing dengan betul-betul, kecing tak lawah, tapi dia apabila kencing, dia tidak kencing dengan betul-betul dan tidak bersih dengan betul-betul, lepas tu hari sembahyang. Ini mengganggu khusyuk dalam solat. Sebab apa Imam Ghazali sebut jagalah kebersihan, kebersihan pakaian. Ini mengganggu khusyuk juga. Wa taharati badanika, dan menjaga juga kebersihan badan. Mari semayang bersih badan, mandi dulu. Sebelum semayang, tak kira lah semayang subuh ke zuhur ke, mandi dulu. Hak semoleknya pakai minyak wangi. Pakaian tadi kita pakai minyak pakai baju comel dah, gosok belaka dah, bini gosok ke apa semua, siapa gosok ke tak apalah, tapi pakai belaka minyak wangi biar bersih betul-betul nak menghadap Allah Taala. Dan bersih juga badan kita, gigi pun kena bersih. Kerana ada dalam satu hadis orang yang siwak, orang yang mayang 2 rakaat dalam keadaan dia siwak sebelum sembahyang ataupun gosok gigi sebelum sembahyang, lebih afdal daripada orang yang sembahyang 70 rakaat. Lebih afdal orang gosok gigi, mari sembahyang dalam keadaan gosok gigi dengan orang sembahyang 70 rakaat. Lebih afdal orang sembahyang 2 rakaat yang gosok gigi. Ada. Kelebihan orang gosok gigi. Ada. Ini dia kata bersih juga badan engkau. Wa taharatil ma'il ladzi tatawaddau bihi ihtiyatan. Dan bersih juga air yang mana kamu ingin ambil air sembahyang. Ihtiyatan maf'ul mutlaq. Ihtiyatan la yaftahu alayka babal waswasi. Jaga ni kita Imam Ghazali kata kena jaga pakaian bersih, badan bersih. Wuduk tu biar rata molek. Jaga macam mana? Maf'ul mutlaq. Jaga macam mana? La yaftahu alaikal babal waswasi. Jangan masuk bab waswas. Mentang-mentang orang suruh jaga gak, ambil air sembahyang, basuh muka pas basuh muka, basuh muka pas basuh muka, basuh tangan pas basuh tangan. Tak sah lagi ni main waswas. Jangan masuk bab waswas mengajar. Ni basuh muka pas apa pucat muka-muka tak jadi. Mentang-mentang nak jaga sangat gak? Tak jadi. Tambah gitu memang tadi kata, tambah gitu. Fa inna syaitana yuwaswisu fit taharati, maka sesungguhnya syaitanlah yang mewaswaskan pada bersih kebersihan. Kita rasa tak bersih sama, syaitan pun mari rasa. Tak bersih lagi, tak kena lagi tu siku, paha kena dah. Mari waswas, pah basuh siku, basuh habis baju. Setan mainan setan belaka. Baju mari bersih dah dalam kita rakan dah bersih dah. Perang kena hujan sikit ataupun kena percikan. Ni tang-tang hujan ni percikan air. Kena percikan air.
dak sah dah lah. Dak sah dah lah. Sedangkan dalam hukum fiqh ada ummul balwa. Itu dia di antara ummul balwa juga. Kena air petikan. Jadi akhir kali apabila waswas, maka balik rumah dak sembahyang Jumaat. Mainan setan. Sebab apa setan buat gitu? Liyudhi'a aktsaru awqatil ibadat. Untuk mempersia-siakan kebanyakan waktu-waktu ibadat. Kita orang lain sembahyang sunat, boleh sembahyang Jumaat, khusyuk dah. Kita kena air sikit, balik mula. Tak boleh sembahyang Jumaat. Tak boleh intikaf dalam masjid, rugi kita. Mainan setan belaka. Mainan setan. Orang lain sembahyang sunat dah, banyak dah sembahyang sunat. Kita nak ambil sembahyang lagi. Basuh muka, basuh ni. Tak kena lagi topi ni, tak kena lagi belakang ni. Muak ambil sembahyang mula, berat ambil sembahyang mula. Lalu orang pun komak, tak ada sembahyang sunat kita. Lihatlah mainan syaitan, liyudhi'a aksara awqatil ibadah, untuk mempersia-siakan waktu-waktu ibadah. Itu mainan syaitan. Waswas ni mainan syaitan. Imam Ghazali kata nak bersih, tapi jangan masuk bab waswas. Jangan masuk bab waswas. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, annal maqsuda min taharati thawbi wa huwa al-qashrul khariju. Dan ketahuilah oleh engkau bahawasanya yang dimaksudkan, min taharati thawbi, daripada bersihnya pakaian tadi, wa huwa al-qashrul khariju, dia ini adalah kulit luar bagi ibadah. Imam Ghazali kata kena bersih pakaian. Ini adalah kulit luar dalam ibadat. Bukan main-main. Bukan saja nak suruh. Ini kulit luar dalam ibadat. Thumma min taharatil badani wa huwal qashrul qaribu. Kemudian daripada bersihnya badan ada dan ia adalah kulit dekat. Bersih pakaian, kulit luar dalam ibadat. Bersih badan adalah kulit dekat pada ibadat. Taharatul qalbi, ada pun bersihnya hati, wa huwa lubbul batin. Dia ini adalah pati kepada dalaman untuk ibadat. Bersih luar, bersih badan, bersih pakaian tadi, kulit luar dan kulit dekat, dan kulit bersih hati adalah pati dalam dalaman dalam ibadah. Wa taharatul qalbi an najasatil akhlaqi wa ahammut taharati. Dan bersih hati itu daripada najis-najis akhlak, sepenting-penting kebersihan. Hak paling penting sekali sebenarnya bersih hati, sepenting-penting kebersihan. Bersih hati daripada an-najasatil akhlak, daripada najis-najis akhlak, iaitu akhlak yang mazmumah, akhlak yang dicela. Kama sanadkuruhu fil qismis salis, seperti mana kami akan sebut pada perbincangan bahagian yang ketiga nanti, bab hati. Tiga bab hati. Lakin la yub'adu an yakuna lit-taharati zahiri aidan. Akan tetapi tidak jauh bahawasanya bersih, bagi bersih zahir, bagi bersih luar ni juga ta'sirun fi isyraqi nuriha 'alal qalbi. Kita susah-susah mari baju bersih, badan bersih, apa Imam Ghazali sebut gitu. Sebabnya bersih luaran ini adalah ta'sirun, memberi kesan sebenarnya. Memberi kesan fi isyraqi nuriha, pada cabang-cabang nur kepada ibadat, alal qalbi, ke atas hati. Sebenarnya bersih pakaian ini dia akan memberi nur kepada hati kita sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang dia akan beri nur kepada kita. Bersih pakaian, bersih dalam keadaan bersih,
badan kita dalam keadaan bersih, ambil wuduk molek, buat perkara sunat hak wuduk itu, dia akan memberi cahaya dalam hati kita. Nah, dah. Fa innaka idza asbaghal wudu'a washtash'arta nadhafata zahirika. Maka sesungguhnya ketika mana kamu asbaghta, kamu menyempurnakan akan wuduk, apabila kita sempurna wuduk, ambil wuduk molek, wastash'arta nadhafata zahirika, maka dan kita akan rasa bahawasanya kita dalam keadaan nadhafata zahirika, dalam keadaan bersihnya luaran kita. Ambil wuduk molek, kita akan dapati bahawasanya lepas pada tu kita akan rasa bersih dalam hati. Sadafta fi qalbika inshirafan wa safaan kanat, akan engkau dapati, sadafta akan engkau dapati, fi qalbika dalam hati engkau, inshirafan wa safaan, rasa lapang je. Apabila ambil wuduk molek tadi, kita rasa lapang je, rasa tenang je, rasa jernih je, wa safaan, jernih je. Kunta la tusadifuhu min qabl, adalah engkau tidak dapat selapang itu daripada sebelum ni. Ambil semayang tadi, ambil molek tadi, kita akan jadi rasa lapang, jernih je. Tak pernah, tak dapat pun sejenis selapang itu sebelum. Dah ambil molek. Dah. Jadi masa sudah tamat. Lebih seminit. Sikit lagi. Habis sikit. Wadzalika li sirril alaqati allati bainal alimi syahadati wa alimil malakut. Dan demikian inilah bagi keistimewaan, bagi rahsia al-alaqati, bagi rahsia hubungan yang mana di antara hubungan alam zahir kepada alam malakut. Bersih zahir, dia ada kaitan dalam alam malakut, dalam hati kita. Benar. Inilah hubungan dia. Sebab itulah usaha kita mari masjid ni, mari nak ibadat ini, kita kena bersih belaka pakaian kita, badan kita, ambil wuduk molek, dia akan ada hubungan dalam hati, iaitu alam malakut. Apabila hati kita tenang, safaan, jernih, maka akad takbir pun kita akan menjadi akad takbir yang luar biasa. Semayang pada masa itu, semayang pun dalam keadaan luar biasa. Khusyuk kita luar biasa. Barulah kita dapat objektif yang sebenar semayang itu, li zikri, iaitu beringat-ingat pada Allah SWT, untuk ingat Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita boleh beramal dengan apa yang dikongsi pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Hakikat sebenarnya kullum min indillah. Hakikat sebenarnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Manusia ni tidak beri kesan sedikit baik ke buruk, ke tak beri kesan sedikit pun. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.